Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada sesi PDPR yang seterusnya. Sebelum itu Ustaz ingin ucapkan selamat Hari Raya Adil Adha. Apa khabar anak-anak murid sekalian? Ustaz harap semuanya sihat belaka dan dirahmati Allah. Baik, untuk hari ini kita akan sambung sesi pembelajaran kita dengan tajuk yang baru, iaitu dalam bidang akidah. Dalam bidang akidah yang tajuknya Islam Cara Hidupku. Anak-anak murid muka surat 80 yang bertajuk Islam Cara Hidupku. Kita akan belajar tentang rukun Islam pada hari ini. Objektif kita pada hari ini adalah yang pertama, menyatakan pengertian rukun Islam. Yang kedua, menyatakan rukun Islam. Yang ketiga, merumus kepentingan beriman kepada rukun Islam dalam kehidupan seharian. Dan yang keempat, meyakini rukun Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan harian. Okay. Jadi hari ini saya nak tekankan pada awak supaya murid-murid semua tahu apa itu rukun Islam. Dan yang paling penting, kena ingat apa 5 rukun Islam yang terdapat dalam rukun Islam lah. Lepas tu kita kena tahulah kenapa kita kena beriman kepada rukun Islam ni, kena amalkan dalam kehidupan seharian. Okay, baik. Yang pertama sekali kita terus kepada pengertian rukun Islam. Kita lihat dulu apa rukun Islam ni. Kita selalu dengar, sebelum ni kita dah belajar tentang rukun iman, betul? Okey, sebelum tu kita lihat dulu apa maksud rukun Islam. Okey, rukun Islam ialah asas penting kepada agama kita. Setiap Muslim wajib beramal dengannya. Itu maksud rukun Islam. Rukun Islam ni rukun yang paling asas, yang penting dalam agama kita. Dan kita sebagai orang Islam, kita wajib beramal dengan rukun Islam. Okey, itu pengertian rukun Islam. Dalilnya berdasarkan surah Ali Imran ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Yang bermaksud sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam. Ini dalil tentang rukun Islam. Surah Ali Imran ayat yang ke-19. Baik, seterusnya kita lihat 5 yang bagi kita orang Islam, orang Muslim perlulah beriman dan mengamalkan rukun-rukun Islam ni. Jadi yang pertama kita lihat apa itu rukun Islam. Rukun Islam yang pertama ialah mengucap 2 kalimah syahadah. Itu yang paling utama. Paling pertama untuk bergelar seorang Islam, bergelar seorang Muslim adalah mengucap 2 kalimah syahadah. Selalunya kalau macam orang yang bukan Islam nak masuk Islam, benda pertama yang kena buat adalah mengucap 2 kalimah syahadah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang bermaksud aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah selain Allah dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah, pesuruh Allah. Itu maksud dia. Maksud kepada 2 kalimah syahadah. Ini syarat utama. Gelar seorang Muslim, seseorang itu mestilah mengucapkan 2 kalimah syahadah. Kalau awak perasan dalam solat kita pun, setiap hari kita akan memperbaharui kita punya syahadah. Dalam tahiyat akhir dan tahiyat awal. Kalau awak perasan lah. Sebab tu kena solat. Bila kita solat, setiap kali solat kita akan memperbaharui syahadah kita, kalimah syahadah kita. Okay. Boleh? Sekali kita ulang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah selain Allah
dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itu rukun Islam yang pertama. Mengucap dua kalimah syahadah. Baik. Seterusnya yang kedua adalah mendirikan solat 5 waktu. Seperti yang kita tahulah sebagai seorang Muslim, wajib bagi kita mendirikan waktulah. Waktu subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat dan isyak 4 rakaat. Kesemuanya sekali 17 rakaat. Dalam 5 waktu tersebut. Dibahagikanlah subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4. Jadi solat tu wajib. Sebagai seorang Islam, lepas kita mengucap syahadah, perkara yang kita kena jaga adalah solat 5 waktu. Solat 5 waktu daripada pagi sampailah ke malam. Ada waktu-waktu kita untuk mengerjakan solat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun Islam yang kedua. Okey, baik. Rukun Islam yang ketiga adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Macam kita tahulah, macam baru-baru ni kita dah berpuasa dalam bulan Ramadan. Sepanjang bulan Ramadan itu kita kena berpuasa pada siang hari. Itu salah satu ibadah puasa pada bulan Ramadan. Okey. Kalau tertinggal macam mana? Kalau tertinggal kita wajib qada semula. Puasa pada hari lain. Ganti balik puasa kita yang tertinggal. Itu tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Iaitu rukun Islam yang ketiga, berpuasa pada bulan Ramadan. Baik, yang keempat, mengeluarkan zakat. Zakat ni apa? Zakat ni bayaran daripada sedikit harta kita yang digunakan Allah untuk kita bayar kepada pusat zakat, untuk diagihkan kepada yang memerlukan. Jadi kita yang mampu ni kita kena keluarkan zakat. Macam murid-murid mungkinlah mak ayah masing-masing telah keluarkan zakat. Contohnya macam sebelum hari raya Aidilfitri kita akan keluarkan zakat fitrah. Dapat kita puasa sebulan, sebelum kita sambut raya kita kena bayar zakat fitrah. Tanggung. Jadi mereka yang akan bayar zakat. Tapi bila kita dah besar, masing-masing nanti kita dah bekerja, kita dah ada pendapatan sendiri, wajib kita mengeluarkan zakat. Banyak zakat. Zakat fitrah ada, zakat harta ada, zakat tanaman ada, zakat emas ada. Nanti kita akan belajar tentang zakat. Tapi kita kena tahu zakat juga termasuk dalam rukun Islam yang keempat. Maksudnya kita sebagai seorang Muslim wajib mengeluarkan zakat, tak ada alasan. Yang paling utama zakat fitrah lah. Memang setahun sekali tu zakat fitrah. Boleh. Itu yang keempat, mengeluarkan zakat. Baik, yang kelima, rukun Islam yang terakhir adalah menunaikan haji ke Baitullah, yakni di Mekah sekiranya mampu. Rukun Islam yang kelima ni menunaikan haji ke Mekah. Mungkinlah waktu sekarang ni macam musim COVID ni, dah. Sebab apa? Sebab COVID. Tak apalah, nanti kita doa-doakan semoga dah selesai masalah COVID-19 ni, kita berpeluang untuk ke Mekah semula untuk menunaikan haji ataupun umrah. Tapi dalam rukun Islam ni yang wajib menunaikan haji. Paling kurang pun sekali seumur hidup pun dah cukup. Sekiranya mampu. Kalau tak mampu, Allah pun tak bagi kelonggaran lah kalau tak mampu kan. Yang penting kalau mampu, kalau berupaya untuk pergi ke Mekah menunaikan haji, kita wajib menunaikan haji. Itu 5 rukun Islam yang wajib kita sebagai seorang Muslim untuk kerjakan. Kita ulang balik. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, mendirikan solat 5 waktu. Yang ketiga, berpuasa pada bulan Ramadan. Yang keempat, mengeluarkan zakat. Dan yang kelima, menunaikan haji ke Baitullah kita
imani yang wajib kita percaya dan wajib kita buat sebagai seorang Muslim. Itu yang membezakan kita dengan orang bukan Islam. Baik. Seterusnya kita terus kepada kepentingan rukun Islam dalam kehidupan. Kenapa penting kita amalkan rukun Islam ni? Kita tengok satu-satu. Yang pertama, menyembah hanya kepada Allah. Itu ya tujuan dia kalimah syahadah tadi. Tujuannya supaya kita ni hanya sembah kepada Allah sahaja, Tuhan yang layak disembah. Allah tu hanya satu, tak ada dua, tak ada tiga, tak ada banyak. Hanya Allah sahaja Tuhan yang wajib kita sembah. Yang kedua, mentaati perintah Allah dan Rasul. Itu bersangkutanlah dengan rukun iman tadi. Dan juga solat. Betul tak? Bila kita mengamalkan 2 kalimah syahadah dan kita solat 5 waktu, kita mentaati perintah Allah dan Rasul. Yang ketiga, berakhlak mulia. Bila kita jadi sifat-sifat yang terpuji. Yang keempat, melatih diri bersabar. Bersabar banyaklah. Seperti kita berpuasa, betul. Bila kita melaksanakan ibadah puasa, kita melatih diri kita bersabar. Tak makan dan minum pada siang hari. Bersabar daripada perasaan marah. Bila kita menunaikan zakat, kita bersabar. Kita mengeluarkan sikit harta kita untuk dibayar kepada asnaf, fakir miskin dan sebagainya. Bila kita menunaikan haji, kita melatih diri kita bersabar untuk menunaikan haji. Susah menunaikan haji, pergi jauh, pergi sana sebulan dua, bukannya sekejap. Melaksanakan ibadah kat sana pun dalam keadaan yang panas, yang mungkin dalam keadaan yang tidak selesa dan sebagainya. Jadi kita sebagai seorang Muslim kena melatih diri kita bersabar. Dalam solat pun kita kena bersabar, betul. Setiap kali solat kita kena bersabar melaksanakannya dengan penuh khusyuk. Baik, yang seterusnya adalah menyihatkan tubuh badan. Bila kita banyak beribadah, contohnya kita melakukan solat, kita macam kita tahu berpuasa ni merehatkan perut kita seketika. Setelah setahun bekerja tak berhenti, kita tiap-tiap hari makan, betul. Bila kita berpuasa sebulan, sekurang-kurangnya kita menyihatkan tubuh badan kita. Kita kasih rehat perut kita. Yang seterusnya adalah tanda bersyukur. Kita sebagai seorang Muslim hendaklah kita menzahirkan kesyukuran kita dengan ibadah. Kita berterima kasih kepada Allah yang menjadikan kita hidup, yang menghidupkan kita di alam ini, yang menjadikan kita sebagai orang Islam. Kita, apa tanda kita syukur? Kita beribadah kepada Allah. Kita solat, kita berpuasa, kita berzakat, kita menunaikan haji. Semuanya kerana Allah. Sebagai tanda terima kasih kepada Allah. Seterusnya, memupuk sikap suka membantu. Bila kita beramal dengan rukun Islam ni, kepentingannya memupuk sikap suka membantu. Contohnya bila kita membayar zakat. Secara tak langsung zakat tu akan membantu orang susah, orang yang memerlukan, orang miskin, jihad dan sebagainya. Yang seterusnya menghubungkan silaturahim. Bila kita mengamalkan rukun Islam, kita akan mengeratkan silaturahim sesama Muslim. Sebagai contoh, kita menunaikan haji. Kita boleh kenal orang Islam di negara lain. Kita boleh kenal budaya orang lain. Kalau kita menunaikan zakat, kita membantu orang yang susah. Secara tak langsung, orang yang susah pun berbaik dengan kita. Kita pun berbaik dengan orang lain, membantu orang lain. Okey, baik, secara rumusannya, kita wajib beriman dan beramal dengan rukun Islam bagi mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Sebagai orang yang beriman, orang Islam, kita hendaklah mengamalkan rukun Islam supaya kita berjaya di dunia dan akhirat. Sebab orang Islam ni bukannya matlamat ni di dunia sahaja. Kita nak berjaya di akhirat sekali. Biar kita berjaya di dua-dua sekali, dunia dan akhirat. Itulah tujuan kita sebagai kita dah belajar tentang pengertian rukun Islam, dalil kepada rukun Islam dan juga 5 rukun Islam. Dan awak juga tahu kenapa pentingnya kita mengamalkan rukun Islam dalam kehidupan kita sebagai orang Islam. Jadi Ustaz harap apa yang kita pelajari pada hari ini dapat kita ingat dan amalkan dalam kehidupan seharian. Dan sebagai tugasan pada hari ini Ustaz akan berikan dalam
grup Telegram yang Ustaz telah sediakan. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini memberi manfaat. Okay. Jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.